Okay, so soalan ni from the example he asked for the V. Determine V voltage given that C equal to 2 microfarad and I is 6 exponent minus 3000 T milliampere. And we will assume that V0 or initial voltage inside the capacitor is 0. So it means there is no charge. Tak ada charge lagi dekat capacitor. Okay. So formula dia, the formula is V equal by 1 over C integral between T0 or 0 to T I dt plus V naught, right? Okay, and we know that this is 0, so we will neglect this. And then C is 2 micron. Okay, so 1 over 2 times 10 power of minus 6. Okay, micron is, okay, and then 6 milliampere multiplied by this. Okay, since 6 milliampere is a constant, so I can bring it in front here. So I put it 6. Saya letak 6 darat 6 milliampere kat sini. And then the integration involve only exponent minus 3000 T dt. Okay, so kalau still ingat the rules untuk exponent integration. Okay, let's say you have one integral exponent kx. Bila you buat integration, when you do pengambilan, you akan dapat 1 over k. Okay, kita akan dapat perkali pada eksponen tu, and then eksponen kx again tambah dengan c. Okay, so same with this, sama juga dengan ni. Okay, so untuk yang ni saya nampak 6 over 2 kita boleh pemudahkan, betul? So ni akan jadi 3, so ni akan jadi 1, dan ni pun boleh dipermudahkan. Okay, so minus 3 sini, so yang ni akan jadi minus 3 kat bawah lah, minus. Okay, so 3. Okay, saya bawa minus 3 yang bawah ni ke atas, darat 10 kuasa 3 untuk menyenangkan. Okay, and then when you do the integration, the minus, okay, minus 3000 adalah k. Okay, so dia akan jadi 1 over 3000. Dia akan jadi minus lah, minus 3000 kat sini, dan kita tulis balik eksponen tu, and then it will occurs to 0 to t. Okay, so sekarang ni 3k above here ataupun ni adalah 3000 over 3000 akan dapat 1, betul? So dia akan jadi minus 1. Okay, so yang ni 3000 t, kita replace dengan t dekat t, and then satu lagi kita replace dengan kosong. So dia akan jadi eksponen minus 3000 dah kosong, dia akan jadi kosong. Okay, and then you know that kalau eksponen kosong dia akan jadi apa? 1. Okay, eksponen kosong 1. Okay, so disebabkan depan ni negatif, saya arrange balik. Saya dapatkan 1 kat depan ni positif, tolak dengan eksponen minus 3000 T, dan unit dia adalah volt. Okay, tu untuk voltage dengan current. Okay, let's say sekarang ni kita buat satu lagi contoh untuk dapatkan total resistance. Okay, so
Saya tunjuk example. Dia ada one example. Example yang kedua untuk ni. Dia adalah berkenaan. Okay, kita lukis circuit dulu. Let's say kita ada okay. So yang saya lukis ni adalah simbol kapasitor, bukan power supply. Okay. So soalan dia nak dapatkan equivalent. Okay, so sini 4, sini 3, 6, 12 dan 4. Okay, kita ambil mudah, kita letak dia adalah dalam bentuk farad saja. Okay, so kalau soalan macam ni, dia tinggal open macam ni, maksudnya dia nak suruh kita calculate the equivalent dekat depan dia. So equivalent looking at this, the open terminal lah. Okay, so sekarang ni you nampak apa? So kalau kita tengok daripada kiri ke kanan, so kita akan solve yang paling kanan dahulu, yang paling hujung sikit lah. Okay, so 12 dengan 4 ni adalah seseries, betul? Okay, let's say saya namakan dia dulu CA. So CA adalah untuk kapasitor seseries, kita kena buat 1 over, right? 1. So dia akan jadi 1/12 tambah 1/4 dan inversekan dia. So yang ni kalau kira sepatutnya dapat. Okay, so boleh guna -1 tu lah yang saya ajar untuk kirakan total resistance. Sama je konsep dia. So dia akan dapat 3. CA ni 3. Okay, lepas tu CA ni nanti, okay, saya pemudahkan circuit ni. Bila dah buat macam tu, dah akan dapat macam ni. Betul. Ni adalah 4, 3, 6 dan ni adalah CA. Okay, so CA ni dah jadi parallel dengan 6 dan 3. So ini parallel. Saya namakan dia adalah, saya letak dia CB. So CB adalah untuk kapasitans, dia parallel, kita just tambahkan. So CA adalah 3 tambah 6 tambah 3. Then awak akan dapat berapa? 12. Okay, dah dapat CA, CB. Circuit ni akan jadi last sekali, dia akan jadi macam ni saja. Okay, so still awak nak tengok equivalent tu pada terminal yang sama. C equivalent, yang ni pun C equivalent. Okay, then untuk calculate dia C equivalence, dia dah jadi. So sini adalah 4, ini kita calculate 12. Dia akan jadi 1/12 tambah 1/4. Negatif 1. So dia akan jadi 3 farad. Okay, so untuk kombinasi circuit ni, total equivalent kapasitor awak akan dapat 3 farad. Okay, so kita buat satu lagi example. Okay, saya lukis satu lagi circuit. So sama juga, terminal ni dibiarkan terbuka, open. So okay, saya letak nilai dulu, ni 2, ni 3, 6, 4 dan 3. Okay, so kita kena cari equivalent ataupun total capacitance dalam circuit ni. Okay, so untuk case ni kita nampak 3 dan 2 ni adalah seseries. Tapi 3, 6, 4 ni kita kena solvekan dulu, baru kita dapat sesiskan dengan 2 dan 3. So untuk solve dia,
kita nampak 3 dan 6 ni adalah series. So kita buat yang atas ni dulu. Saya letak dia CA jugalah. So CA akan jadi series kapasitan dia akan jadi 1/3 tambah dengan 1/6. Dan inverse. Okey, 1/6 dia akan dapat 2 kejap. Saya kira balik. 3 tambah 6. Okey, dia akan dapat 2, betul lah. Okey, so 2 farad. Okey, now CA dengan 4 ni dia dah jadi apa? Parallel. Okay, remember parallel ni dia antara dua kaki komponen tu dia bertemu. So saya kirakan CB adalah 2 farad ataupun CA. Okay, kita letak CA tambah dengan 4. So akan jadi 6 farad. Okay, so kalau nak lukis circuit dia akan jadi macam ni lah. Sorry. So CA kat sini dia parallel dengan 4. Kita 2 dan 3 kat sini. Okay. So CB adalah yang ni. Okay. So dari sini kita boleh dapat dah C equivalent. Kita dah nampak dah sekarang ni semua dah jadi series. So bila series, you boleh dah ni calculate 1/2 tambah dengan 1/CB tambah juga 1/3. Okay. Sini. Okay. Tambah dengan 1. Sekejap. 1. Okay. So yang ni jawapan dia adalah 1 farad. Okay. Okay. Kita nak teruskan ke? Okay. Kita sambung untuk kelas akan datang. Sekejap. Okay, saya rasa kita continue satu lagi lah. Satu lagi example. Ni last part capacitance. Okay. Sebelum kita kepada inductance next week. Okay. Soalan dia bagi this circuit yang ni. And then dia suruh dapatkan voltage untuk setiap kapasitor. So dia ada 4 kapasitor. So dia nak dapatkan V1, V2, V3 and V4. Okay. So cara solution dia macam yang resistance circuit juga. Awak kena dapatkan total resistance kalau resistance circuit. Kalau case ni awak kena dapatkan total capacitance. Okay. So macam biasa kita akan tengok total capacitance tu dekat terminal power supply tu lah. So kita akan dapat kat sini. Kita akan tengok kat sini. Okay. So in this case kita nampak 60 dan 30. Okay, we'll see that 60 microfarad and 30 microfarad is in series, right? Okay. So I solve this two first. Let's say I put it C1, or I just put it CA lah. So 1/60 microfarad plus 1/30 microfarad. Okay, and inverse. And when you calculate this, you should get 2. Okay, so it will be 20 lah, 20 microfarad. Okay, so sekarang ni 20 microfarad ni adalah gabungan di antara 60 dan 30. Dan kalau tengok, awak akan nampak dia adalah parallel balik dengan 20 microfarad ni. So saya letak CB adalah 20 microfarad ni parallel. So dia tambah je lah dengan CA.
Okay, 20 microfarad from the circuit and dia adalah parallel dengan CA yang kita calculate tadi. So awak akan dapat 40 microfarad. Okay, then ketiga-tiga ni sekarang ni dah bergabung kepada 40 microfarad dan awak akan dapat dia adalah series dengan 40 ni. So the equivalent resistance dia akan dapat 1/40 microfarad plus 1/40 microfarad lah. Okay, ini was 1, and then yang ni awak akan dapat 1/40 awak akan dapat separuh daripada dia lah. So dia akan jadi 20 microfarad. Okay, so the total all adalah 20 microfarad. Okay, so sekarang ni maklumat yang awak ada adalah awak ada apa? Voltage, betul. Voltage adalah 60 volt dan kita ada C. Okay, so daripada sini kita boleh dapatkan apa? Ingat tak formula? Q equal to CV. Okay, so kita boleh, okay, kita tahu tak ya, sebelum ni saya ada mention that I adalah dQ over dt, betul? So bila when we mention that I flow to the circuit, it mean charge tu flow dalam circuit. Okay, so sama ada nak dapatkan guna konsep I ataupun kita guna formula Q equal to CV. Okay, so dalam case ni awak dah ada Q, awak dah ada C equivalent, kita dah ada voltage. Ni voltage equivalent lah sebab dia source voltage. Kita boleh cari Q, the equivalent Q, which is CV. C equivalent multiply by the voltage source. Okay, saya letak sini VS lah, source voltage. Okay, so kalau kira kat sini akan dapat 20 darab dengan 60. So akan dapat micro dengan volt, awak akan dapat microfarad dengan volt. Okay, so 60 darab dengan 20 akan dapat 1200. So nanti akan dapat 1/2 milicoulomb. Okay, so ataupun kalau guna microfarad akan jadi 1200 microcoulomb. Ataupun kita anjakkan ni, dia akan jadi 1.2 milicoulomb. Okay, so sekarang ni kita tahu charge yang flow. Okay, charge yang flow dekat sini, okay, charge yang keluar kat sini adalah Q equivalent, betul? So dia sama juga lah dengan, okay, saya guna pen merah lah. Okay, charge yang flow daripada main ni adalah Q equivalent yang kita dah kira tadi, dan dia adalah kita boleh kata samakan konsep dia sama dengan arus lah. Dia adalah sama yang akan flow dekat 40 microfarad ni. So untuk V1 kita dah boleh dapatkan, iaitu V adalah Q equivalent bahagi dengan C1. Okay, sebab charge yang flow dekat 40 microfarad ada charge yang sama keluar daripada 60 volt. Masa ni dia tak terbahagi lagi. Okay, so boleh guna the total lah, or equivalent. So dia akan jadi 1.2 milicoulomb bahagi dengan 40 microfarad. So kat sini awak akan dapat, okay, 20 bagi 4 dia akan jadi 3 kan. So dia akan jadi 3 ni micromili. So dia akan jadi 30 volt. Okay, dah dapat satu V1. Okay, untuk V2, okay, kalau kita ikut konsep pembahagian
voltage, kita dah tahu sini 30, dan kita tahu juga okey, ni V1, yang ni adalah V2, yang ni adalah V3 dan V4 lah. So kita tahu kalau sini 30, untuk dia satu loop, kita source dia adalah 60, positif negatif. When you do a loop here, you will get that V2 sekarang ni adalah kalau saya start dengan loop lah. So bawah nampak sikit. Loop dia akan jadi saya start daripada point sini. So dia akan jadi 30 tambah dengan V2 tolak dengan 60 sama dengan kosong. So V2 adalah 60 tolak 30. So dia akan jadi 30 volt. Boleh dapatkan V2 dengan cara ni, yang mana 30 volt untuk V2 adalah sama juga dengan V3 plus V4. Ataupun cara yang kedua untuk dapatkan V2 adalah so tadi kita dah simplify circuit kan. Kita dapat macam ni. So sini adalah 40. Ni C1 tadi, yang ni tadi adalah 40 juga. The parallel one. Kalau macam ni, awak boleh calculate juga V2 adalah Q equivalent bagi dengan CB. CB, CB. So akan dapat juga sama 30 volt. Untuk V3 dan V4, kita tahu nilai dia adalah 30 juga, betul? Sebab dia adalah sekarang ni parallel dengan V2. So ni adalah 30 volt. And then kita tahu V3 dan V4 ni adalah 2. Ataupun saya letak dia memanjang lah. Dia adalah 60 dengan 30 secara series, betul? So 60 microfarad dan 30 microfarad ni adalah secara series. Dan kita juga tahu the voltage across these two adalah 30 volt. So sekarang ni macam mana nak dapatkan voltage setiap satu ni? So kita tahu guna konsep yang sama, QCB. Daripada sini kita boleh dapatkan Q, betul? Sekarang ni kita tak tahu Q, we didn't know the exact Q flow to this. Kita boleh dapatkan Q. Saya gunakan istilah QA, dan ni akan juga CA dan VA lah. Kita dah kira sebelum ni, kita guna A kan. capital A. So saya letak capital A. V kita tahu, C pun kita tahu. So kita boleh dapatkan Q. C ni yang kita dah kira tadi, CA adalah 20. So 20 microfarad darab dengan 30 volt. So awak akan dapat 6. So 600 dia akan jadi 0.6 lah, 0.6 mili coulomb. Daripada sini
awak dah boleh calculate V3. V3 adalah QA bahagi juga dengan C3, which is 0.6 millicoulomb ni bahagi juga dengan 60 microfarad. So akan dapat 10 volt, dan V4 adalah QA bahagi dengan C4. So dia akan jadi 0.6 millicoulomb bahagi juga dengan 30. Yang ni awak akan dapat 20 volt. Okay, so sekarang ni awak dah calculate untuk ke 4 voltage. Okay, itu saja. Okay, terima kasih.